rumah, dia akan cari perhatian di luar rumah. Kenapa anak kita berdiri? Tak cukup satu, kadang-kadang sampai 7. Kenapa anak kita bertatu? Dan di bertatu bukan tempat yang tersembunyi. Dia bertatu tempat yang boleh nampak, tempat-tempat yang strategik. Seluar dalam, dalam keluar. Seluar dalam, dalam keluar. Tanya ni. Dalam. Dalam tak terlihat. Tapi dia duduk kat McDonald, ujung-ujung dia nak tunjuk. Dia tak, sampai kat Malaysia pun nak tunjuk. Kita kena tarik di sini. Right? Kerana dia nak tunjuk itu mencari perhatian. Kerana dia tak dapat perhatian. Setuju tak setuju? Tapi perhatian yang macam mana Pak Oslo? Perhatian yang macam gini ke? Dia tu bawa blok. Okey bang, dia dah turun. Okey, dia kat mana sekarang? Okey, sekarang dia dah muntah jalan. Bukan perhatian macam tu. Itu pembanter. Perhatian maknanya dia ada dua. Satu, fizikal, perubahan dari alam remaja. Kanak-kanak bila dia melalui alam remaja, dia melalui satu pertama sekali perubahan fizikal. Dia nak tanya siapa ni kalau dia anak gadis? Kan? Benda ni sama tak dengan orang lain. Nak tanya mak tak boleh. Mak asyik main marah je, nak suruh sapu rumah, nak suruh kemas bilik, nak suruh cuci pinggan. Tak ada peluang nak cakap. Dia tidak banyak perkara. So kalau dia tak dapat perhatian yang pertama, dia akan mencari perhatian di rumah, dia mencari perhatian di luar. P yang kedua, dia memerlukan penerimaan. Terima dia sedia ada. Jangan beza-bezakan dia dengan sepupu dia. Jangan bezakan dua beradik antara kakak dengan adik. Jangan bezakan dia dengan anak kawan kita. Pantang 44 bus stop bagi anak remaja kalau dibeza-bezakan. Ya ke tidak? Kau kenapa begini ya? Kau kenapa tak macam sepupu kau? Kata macam sekolah bagus ni. Sampai satu ketika saya ada satu kes, mak dia tengah komplain dengan saya. Anak remaja ni, dia bangun dari kerusi, dia tendang kerusi. Tapi dia berbahasa Inggeris pasal dia orang atas sains. Kan orang ada duit lah. Tendang kerusi yang dia cakap dulu, never once I ask you to give birth to me. Belum pernah sekalipun aku minta engkau lahirkan aku. And now kau jatuhkan muka aku depan orang. Dah berapa banyak kaunselor kau bawa aku pergi jumpa. Lepas seorang. Dan mak dia, you see, Mister Yusof, you see. Wah. Anak dia nak keluar bilik. Saya bangun, pelan-pelan saya tunjuk ke anak dia. Dan anak dia keluar dah macam orang tengah taekwondo bersilat, bulu dah pasang. Dia rasa saya nak tekam dia. Dan saya dah tak cakap apa-apa, saya just pergi. Rapat lagi sikit. Dia mata dia dah merah, dah bengis. Nak terekam lagi. Nak saya turunkan tangan saya gini kan. Saya tak cakap sama saya. Diam. Saya langkah lagi, dia diam. Taruh tangan dia kat bawah, taruh tangan saya kat bawah dia pelan-pelan. Dan apa saya buat? Saya ambil dia dan saya cakap dia. Dia meronta. Saya cakap lagi. Saya tak cakap apa. Saya cakap kuat-kuat. Mula usap pelan-pelan belakang dia. Dan dia cakap, it must be terrible for you. Apa jadi pada anak? Apa jadi pada anak? Menangis sedajunya. Menangis-nangisnya. Dia menangis sekalian baik. It's not that I tak love my mother. Sebenarnya dia geram dengan mak dia. Dia tak nak dengar cakap mak dia kerana ayah dia abuse mak dia. Pukul bantai mak dia. Dan mak dia relakan. So dia nak bela mak dia tak kasih. Jadi apa yang saya cakap kat sini? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa kita bercakap. Tadi ada satu jemaah yang tanya tentang komunikasi. Komunikasi yang berkesan sebenarnya hanya 7% saja daripada lisan. Apa yang saya buat ni 7% saja yang awak dengar. Tapi apa yang buat awak nak dengar, tengok tak tangan saya ni. Dan non-verbal communication. Sebab itu abang-abang kita banyak bila khutbah Jumaat khusyuk betul mendengar.
sampai nak kena kejut. Bang, dan sembahyang. Hidup. Kan, dengarlah, takutlah, insaflah, apalah itu je. Kan, kerana yang komunikasi berkesan lisan 7%, nada suara 15%. Ya. Tetapi pergerakan non-verbal communication 55%. Ini kajian. Jadi apa yang saya buat tu non-verbal, tunjukkan mungkin orang lain tak faham, tak tahu, tapi saya faham. Right? Just pergerakan I care. Saya peduli. Saya prihatin. Saya tak cakap tak masuk syurga, berhajat pada mak dan sebagainya. Dia dah puas tu. Right? Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan maafkan lebih penting pergerakan menunjukkan yang kita prihatin. Itu P yang kedua, menerima, penerimaan. Terima saya sedia ada. Jangan beza-bezakan saya dengan kakak saya, dengan sepupu saya dan dengan orang lain. Kawan dia beza-beza dia ke tidak? Kawan dia selalu memberi perangsang. Best apa? Lu kalau tak turun, lu turun. Apa-apa semua lu. You. Right? And dia dengar pun, dia pun berlengkit. Tapi bila suruh pukul orang, bila kawan dia kasih motivasi, kasih perangsang, dia boleh pukul kawan dia. Itu penerimaan yang kedua tadi. 4 pilihan. Satu tadi pilihan apa? Apa yang ada tulis ni? Perhatian. Keduanya penerimaan. Ketiganya penghargaan. Anak kita ni pemalas habis, cukup malas. Anak dara. Tanpa petang tu nak tolong kita cuci mangkuk pula. Kita tengah cuci pinggan mangkuk ni, hari-hari dia nak tolong kita. Spontan ibu macam mana respon? Ini baik, ada makna ni. Kau nak apa lah? Sedangkan kita selalu dengan para ustaz cakap dengan kita, jangan buruk sangka, kan, berbaik sangka. Budak tuntas malam dia termimpi ke, entah dia tengah dengar dia punya MP4 ke, dia punya whatever it is, yang tengah-tengah sekali termasuk lagu nasyid ke, right, surga di bawah tapak kaki ibu ke, apa kita tak tahu. Tetapi dia dapat petunjuk dan hidayah. Sekali kita berkecil-kecilkan perubahan dia. Kita tak menghargai, tak kisi hati dia. Kan, pernah dengar tak? Kalau orang buat ni pun tak boleh buat tu, tak boleh pergi hospital lagi bagus. Ya, kadang-kadang bersama bila dia ada perubahan sikit, kita tak pernah nak tunjukkan kita ni menghargai. Jadi hargai. Contoh, anak kita lelaki ni umur 12 tahun dan nak masuk remaja ni, pergi lawan bola, balik baju dia kotor habis, kotor kena lumpur. Rumah pula tile baru tukar, Hamid and Sons. Ni kotor ni habis. Dalam keadaan macam ni, anak ni dia nak buat apa? Dia tentu nak masuk bilik dia, nak baring kat kaki. Ya tidak? Now, kita tak payah jadi rocket scientist, tak payah sampai belajar sampai Universiti Melaya ataupun Universiti Singapura. Apa tadi tunjuk anak kita? Bola ni dengan keadaan muka dia gitu, dia kalah ke dia menang? Kalah. Right? Tapi kita ni, jangan masuk, tunggu situ, mami. Kita lebih sayangkan tile kita daripada jiwa anak kita. Kita lebih sayangkan tile kita yang baru tukar tu dengan cadar yang baru beli kat Richard Complex tu daripada harga diri esteem anak kita. Sepatutnya apa kita buat? Dalam keadaan macam tu, apa kita buat betul? Silakan. Masukkan. Suruh dia masuk aja. Tak cukup bang. Sambutan dia mana-mana. Apa tu? Belai terus Awak tengok, bila awak bagi tahu, awak tak payah tanya. Tak payah tanya menang ke kalah. Dia sendiri akan cerita. Right? Orang nak masuk, orang nak masuk. Last 3 minit nak habis kasi masuk. Dah kalah lah. Aku baju bagus tu dia jatuh lah. Right? Nah, dekat situ lah dia kan 9 bulan dia dalam kita punya kandungan. Kan dia senyawa dengan kita. Dia kalau kena kejar anjing, dia tattoo satu badan pun, dia gangster, kepala gangster kat dusun pun, bila dia kena kejar anjing, dia cari siapa? Mak! Walaupun
Anjing yang kejar pun berhenti. Is, apa anjing cakap sial lah. Tak pernah terjadi jadi bapa. Betul? Kerana you sengawa. Dalam keadaan di tengah macam itu, orang yang paling dicari ialah mak. Ambil kepala dia taruh kat sini, tengok dia pernah agak ke tidak. Kan? Tak apa nak. Bapa kok cakap tak apa. Bagi mak, engkau lah Ronaldo, engkau lah Messi, engkau lah apa kan. Engkau lah segalanya, apa-apalah. Right? Ataupun bagi yang kita tak nak cakap macam itu, terlalu macam tinggi sangat, mungkin hari ini kalah, lain kali boleh menang. Right? Ini tengok nanti. Dah sekarang pergi mandi. Nak minum panas, nak minum sikit. Macam dia tengok awak lepas tu besar betul mak. Tak payah panggil, dia akan balik cukup time. Kerana apa? Dia masih anak. Ya tidak? Kalau tak, awak lebih menghargai taus yang baru itu daripada jati diri dia. Harga ini. Okey tak? Boleh? So yang ketiga apa tadi bang? Penghargaan. Penghargaan. So yang keempat, tadi satu perhatian, keduanya penerimaan, ketiga penghargaan. Kalau saya cakap saya lupa boleh tak? Kalau saya cakap saya lupa boleh tak? Boleh lah, 4P pelupa. Apa tu? 4P pelupa lah. Lupa tak? Dalam bahasa Inggeris dia 4A, attention, acceptance, right? Acknowledgement and appreciation. Tadi kita cakap tentang penghargaan, betul? Yang keempat ialah pengiktirafan. Mengiktiraf bahawasanya dia dah melangkah kaki ke alam remaja. Dia dah mula nak jadi orang dewasa. To be treated like an adult. Boleh tak boleh? Saya campur Inggeris dengan Melayu. Kan? Takkan dia dah jadi dua, awak kasih dia $1, dia mendengar dua pun awak kasih dia $1. Boleh ke tak boleh? Kalau dia dah jaga mesti balik rumah sebelum pukul 2 petang. Dia dah nak masuk pre-U pun pukul 2 petang. Boleh tak boleh? Tapi orang Melayu saya tak tahu pasal, sampai sekarang masih dari dulu sejak saya kecil sampai mungkin saya dah tak tahulah sampai bila kan, mesti balik rumah sebelum Maghrib. Kenapa sebelum Maghrib? Setan banyak. Saya kecil-kecil sampailah sekarang, kau jangan balik rumah selepas Maghrib. Nanti kena sembunyi dengan hantu yang tak boleh kita sebut kat sini. Hantu Mak Lima balik kampung. Ya tidak? Masih boleh pakai sampai sekarang? Tapi masih relevan tak anak kat Priu suruh balik sebelum Maghrib? Dah tak boleh. Cuma apa boleh kita pesan? Apa boleh kita pesan dengan anak kita? Kerana kita nak dia balik Maghrib. Kenapa? Sebelum tu kan dulu, masa dulu lampu kita pakai lampu Cina. Right? Lampu Cina 87 malam baru dibuka. Gelap, jembalang, macam-macam jembalang dulu ada. Sekarang pun masih banyak jembalang. Cuma sekarang jembalang nyata. Kan dulu jembalang tak pokok bulu. Kan sekarang macam-macam lah. Tapi yang penting tu sekarang, dulu kita dibesarkan dengan cara dimomok-momokkan. Ya tidak, jangan ketuk kepala adik kau dengan senduk, nanti jadi. Dia pun cuba dia ketuk, bukan jadi monyet, jadi kalohan. Cendol kepala adik dia. Jangan makan tebu malam, nanti macam hisap darah mak. Jangan balik menyambung. Tahu menyambung nanti mati mak. Meninggal. Apa kena menyambung mati mak? Cuma tu dia suruh duduk bersopan. Dia tidak. Jangan duduk atas bantal nanti. Sekarang kalau masuk hotel dia apa dia start dulu. Kan anak-anak kita kan dekat katil, dekat itu dia buat macam-macam dia kan. So masa dulu pakai kabu-kabu. Kalau dah bocor kan habis satu rumah. Jadi kita kemarin dimomok-momokkan, ditakut-takutkan. Tapi anak kita sekarang dengan satu jari dia klik, dia Google semua dah keluar. Betul ke kalau duduk atas bantal dapat pisau? Mak merepek lah. Jangan nyanyi kat dapur. Macam mana kau nak kahwin kalau kau nyanyi kat dapur? Siti Nurhaliza nyanyi kat dapur aja kau bila. Okay? So maknanya itu dah tak boleh guna pakai. Right? Jadi pengiktirafan ialah kita mengiktiraf dia walaupun ada sikit perubahan. Tahun lalu maths dia dapat 72/100.
tahun ni 73%. Ada improvement tak? Walau satu. Tak payah cakap saya balik rumah begini. Anak kita jahat macam mana pun, pemalas macam mana pun, dia kalau ada situ mesti ada situ. Dia boleh dengar. Tapi awak cakap jangan kuat-kuat. Cakap macam mesti bilik, tapi nak kasi dia dengar. Kan? Siapa tu? Ini anak pemerintah betul. Punyalah rajin. Pujilah dia. Tengok mak ni merepek mak ni tapi you tengok lepas tu dia buat tak buat. Dia akan buat. Okay. Tapi selalunya apa yang kita buat? Kita selalu angkat anak kita depan orang atau kita jatuhkan anak kita depan orang? Angkat. Cakap betul lah. Cakap betul-betul. Oh, ini anak kata, sekolah je tinggi ni malas. Ya ke tidak? Angkat. Kerana kan saya dah cakap, iktiraf. Yelah kau nampak dia gini, tapi dia kalau main bola, kau tanya lah siapa pun dia tahu. Right? Oh dia memang ini memang dia. Jadi kita angkat dia, tak kaya cakap saya buat lah, sejak lagi buat. Kan? Bisik tak kasi dia dengar. Dia dah, mimpi je amat. Tapi dia suka ke tak suka? Itu dia. Buat apa kita panggil dia buah hati? Right? Tapi kalau kita nak jatuhkan dia, dalam kata 4 bilang. Okay, perhatian, penerimaan, penghargaan, pengiktirafan. Takutkan. Abang kita ni, suami kita pun perlu yang 4. Alright, apatah lagi anak remaja. Kerana orang lelaki dia tak pernah tua. Hati dia tak pernah tua. Dia sentiasa remaja. Kalau tak dapat perhatian itu yang banyak pergi pelabuhan. Ya tidak? Kat sana kan banyak abang sayang. Sayang. Lepas tu abang dah habis, abang melayang. Kita tahu kan? Pasal itu dia perlu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? So far okay? Alright? So, bagi saya yang kita cakap